Saya ingin meminta supaya orang ramai lebih berhati-hati sebelum menyebarkan sebarang kandungan yang diragui kesahihannya, dan boleh menyemak kesahihan berita tersebut melalui portal sebenarnya.my. Ini Rifhan. Dia sangat gemar melayari internet dan juga media sosial. Tapi pada satu hari, dia telah menerima satu berita yang sangat mengejutkan. Perintah berkurung bakal diadakan? Biar betul. Rifhan telah mendapat idea untuk menyebarkan maklumat tersebut ke dalam media sosial supaya lebih ramai orang tahu. Setelah itu, dia terus bergegas ke pasaraya untuk membuat pembelian panik. Sekali lagi, dia memuat naik hal tersebut ke dalam media sosial. Tindakan itu menyebabkan pengguna lain juga berpusu-pusu ke kedai dan pasaraya untuk membeli barang dalam kuantiti yang banyak dan di luar keperluan harian. Setibanya di rumah, Rifhan mengetahui berita tersebut adalah palsu dan dia terbaca mengenai tindakan undang-undang yang akan dikenakan terhadap penyebar berita palsu. Selain itu, perbuatannya juga telah menyebabkan tercetusnya kegelisahan dan panik kepada orang ramai. Dia berasa amat menyesal dengan perbuatannya itu. Lalu, dia bertekad untuk menyemak dulu sebarang berita yang tular di media sosial melalui portal sebenarnya.my sebelum ianya disebarkan. Penularan berita palsu itu telah tersebar dengan pantas di laman sosial dalam masa yang singkat, menyebabkan ia tidak dapat dibendung. Tindakan penyebaran kenyataan palsu di media sosial pada Isnin yang mendakwa kerajaan mengenakan perintah berkurung ekoran penularan COVID-19 menyebabkan segelintir penduduk di beberapa lokasi di daerah itu membuat pembelian panik bagi mendapatkan... Tular di media sosial, orang ramai melakukan pembelian panik berikutan kenyataan palsu yang tular di media sosial. Orang ramai dilihat melakukan pembelian panik di pasaraya, kedai runcit dan kedai sebaneka percayai susulan kabar angin bahawa kerajaan akan melaksanakan perintah berkurung. Bagaimanapun malam tadi ini digesa tidak menularkan sebarang maklumat yang boleh menyebabkan kebimbangan dalam kalangan masyarakat sehingga berlaku pembelian panik. Datuk Seri Dr.
Saat ini, negara dalam usaha menghentikan penyebaran wabak COVID-19 supaya kita semua dapat menjalani hidup seperti biasa. Namun, ada satu lagi wabak yang patut dihentikan, iaitu wabak berita palsu. Penyebaran berita melalui media sosial hari ini bagaikan sambaran kilat. Berita mampu sampai ke pengetahuan orang ramai dalam sekelip mata tanpa mengenal sempadan. Malangnya, kesahihan berita tidak menjadi keutamaan. Kesannya cukup serius sehingga boleh menjejaskan ketenteraman masyarakat awam. Jadi, apa tunggu lagi? Mainkan peranan anda. Hentikan wabak ini. Jangan mudah percaya, jangan jadi penyebar. Pastikan anda perolehi segala berita yang sahih melalui portal sebenarnya.my. Ingat, tak pasti, jangan kongsi. Hentikan wabak penularan berita palsu.